Salam semua, pernah tak anda terfikir apa yang juruterbang atau pilot selalu buat dalam kokpit? Tidur, layan drama Korea ataupun main daun teruk? Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan 9 perkara yang tidak boleh dilakukan juruterbang dalam kokpit. Sebelum tu, bantu saya dengan klik subscribe dan sila tonton video ini sampai habis. Saya doakan semoga anda semua diberkati Allah Ta'ala. Terima kasih. Nombor 9. Bercakap atau sembang santai. Juruterbang dilarang untuk bercakap atau sembang santai ketika di dalam fasa yang kritikal, iaitu semasa berlepas dan juga ketika hendak mendarat. Kerana ketika ini, juruterbang perlu menumpukan sepenuh perhatian untuk mengendalikan kapal terbang supaya selamat berlepas atau mendarat. Selain itu, bercakap ketika di bawah paras 10,000 kaki juga adalah dilarang. Mengikut kajian, kemalangan yang melibatkan kapal terbang banyak berlaku ketika di bawah 10,000 kaki. Namun, selain dari fasa kritikal ini, juruterbang dibolehkan untuk bercakap atau sembang santai. Nombor 8. Makan makanan yang sama. Seperti yang sedia maklum, di dalam kokpit terdapat 2 orang juruterbang yang terdiri daripada seorang kapten dan seorang FO atau First Officer. Kedua-dua juruterbang ini tidak boleh makan makanan yang sama. Jika kapten diberi burger special cheese, mayonis lebih, First Officer hendaklah diberi makanan yang berlainan. Ini kerana dikhawatiri jika diberi makanan yang sama dan makanan itu sudah rosak menyebabkan kedua-dua juruterbang tadi boleh terkena keracunan makanan. Mereka juga tidak boleh makan pada waktu yang sama. Nombor 7. Berseorangan. Di dalam perjalanan ke sesuatu destinasi, juruterbang perlu memastikan sentiasa ada 2 orang di dalam kokpit. Berseorangan di dalam kokpit adalah dilarang mengikut peraturan yang ditetapkan. Namun, sekiranya kapten ingin ke tandas disebabkan penangan burger special cheese mayo lebih tadi, tempat kosong yang ditinggalkan perlu diganti dengan pramugari. Namun, pramugari adalah dilarang sama sekali berada dalam kokpit ketika berlepas dan mendarat. Nombor 6. Dengar muzik. Juruterbang adalah dilarang sama sekali untuk mendengar muzik di dalam kokpit. Ini kerana muzik yang bising boleh mengganggu pendengaran ketika berhubung dengan ATC atau nama panjangnya Air Traffic Control. Sepanjang perjalanan, juruterbang dan ATC akan berhubung antara satu sama lain secara kerap. Jadi, muzik adalah sangat dilarang. Kalau nak dengar muzik sangat, pergi jadi penumpang. Nombor 5. Ambil gambar. Juruterbang juga dilarang untuk mengambil gambar dan merekod video di dalam kokpit untuk tujuan keselamatan. Namun, peraturan ini berbeza di antara syarikat penerbangan. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Nombor 4. Tidur. Juruterbang juga dilarang untuk tidur di dalam kokpit untuk perjalanan yang kurang dari 3 jam. Namun, untuk perjalanan yang lebih lama, juruterbang dibenarkan untuk mengambil control rest atau rehat yang terkawal di dalam kokpit. Ada juga keadaan di mana perjalanan yang sangat jauh memerlukan lebih dari 2 orang juruterbang. Dalam keadaan ini, juruterbang boleh keluar dari kokpit untuk berehat atau tidur di tempat yang disediakan dan diganti dengan juruterbang yang lain. Nombor 3. Mengendali kapal terbang secara manual. Semasa di awal industri penerbangan, jumlah kapal terbang yang terbang di udara tidak begitu banyak. Namun, tahun demi tahun, bilangan kapal terbang semakin bertambah dan ruang udara semakin padat. Pada tahun 1997, RVSM atau Reduced Vertical Separation Minima diperkenalkan. Jarak di antara kapal terbang diturun serendah 1,000 kaki supaya lebih banyak kapal terbang boleh beroperasi di atas paras 29,000 kaki. Oleh sebab itu, kapal terbang hanya boleh terbang dalam mod autopilot dan juruterbang tidak dibenarkan untuk mengendalikan kapal terbang secara manual di atas paras lebih dari 29,000 kaki. Namun, hanya juruterbang yang layak dan jenis kapal terbang yang diluluskan sahaja yang boleh terbang di ruang udara RVSM. Nombor 2. Alkohol. Pengambilan alkohol adalah dilarang sama sekali di dalam kokpit. Seperti yang kita tahu, sudah terdapat banyak kemalangan jalan raya yang disebabkan pemandu yang mabuk. Kalau di jalan raya pun dah bahaya macam tu, apatah lagi di ruang udara. Nombor 1.
membiarkan pintu kokpit terbuka. Juruterbang perlu memastikan pintu kokpit sentiasa ditutup dan dikunci. Peraturan ini dikuatkuasakan selepas tragedi September 11 di mana semua orang tahu tiada seorang pun dibenarkan keluar masuk dengan sesuka hati tanpa pengetahuan juruterbang. Kalau anda dah tonton sampai sini, saya ucapkan terima kasih. Kalau anda suka dengan video ini, diharap klik like dan bantu saya dengan share video ini kepada ahli keluarga dan kawan-kawan. Salam.